Boleh. Okey. Okey. Okey, ini adalah standard kandungan yang akan kita belajar hari ni. Okey, kalau kita belajar, kita tak tahu apa yang kita akan belajar, kita akan jadi lost. Maksudnya di tengah-tengah kelas kita macam fikir, apa sepatutnya aku perlu tahu waktu akhir kelas nanti? Apa sepatutnya aku belajar? Jadi, kita tengok dulu standard kandungan, apa yang akan kita belajar. Okey, jadi yang pertama, kita perlu kenal pasti kedudukan unsur peralihan. Okey, kemudian kita boleh menjelaskan dengan contoh ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan. Dan yang ketiga, kita dapat menyenaraikan kegunaan unsur peralihan. Okey, seterusnya, okey ni peta minda. Okey, cikgu buat peta minda ni untuk bagi pendedahan awal. Okey, sebelum cikgu masuk dengan lebih mendalam. Okey, maksudnya bila cikgu bagi peta minda ni, at least awak ni ada pendedahan awal. Okey, apa yang aku perlu belajar. Okey, jadi contohnya unsur peralihan. Okey, jadi dekat sini cikgu buat 4 cabang. Kek Gi, bila kita buat summary, buat revision, okey kita tahu, okey unsur peralihan tadi ada 4 benda yang aku perlu tahu. Jadi yang pertama, kedudukan unsur. Yang ketiga, sifat-sifat dia. Yang keempat, ciri-ciri istimewa. Dan yang ketiga, ciri-ciri istimewa. Dan yang keempat, kegunaan unsur peralihan dalam industri. Bila ada peta minda, mudah untuk kita buat revision di akhir. Okey? Jadi kita boleh buat sendiri peta minda masa akhir kelas nanti supaya kita mudah ingat, mudah hafal. Okey. Okey, tapi yang penting ada 3. Yang pertama, kedudukan unsur, ciri-ciri istimewa dan juga kegunaan. Sifat-sifat ni bukan tak penting. Penting, cuma 3 ni yang utama. Okey. Okey, kedudukan unsur peralihan. Okey, cikgu rasa semua dah tahu. Okey, dia terletak di antara. Terletak di antara kumpulan 2 dan juga kumpulan 13. Okey, maksudnya di antara ni. Tapi unsur peralihan adalah unsur yang berada di pada kumpulan 3 hingga kumpulan 12. Cuma kedudukan dia saja terletak di antara kumpulan 2 dan 13. Okey, jangan tertukar dengan unsur. Unsur tu antara kumpulan 2 dan 13. Okey, kedudukan dia ingat jangan tertukar. Kedudukan dia terletak di antara kumpulan 2 dan kumpulan 13. Tetapi unsur peralihan ialah unsur kumpulan 3 hingga 12. Jangan tertukar. Okey. Contoh-contoh unsur peralihan ni yang tengok boleh tengok dekat kotak yang berwarna kuning. Dekat situ awak tengok ada apa? Adanya kromium, ada mangan, ferrum, kuprum, zinc, nikel. Okey? Okey, cikgu nak wakil seorang atau 2 orang untuk pilih salah satu unsur daripada unsur peralihan yang ada digunakan dalam kehidupan kita. Siapa boleh bagi tahu? Boleh pilih mana-mana unsur dan bagi tahu apa unsur tu digunakan dalam kehidupan kita. Ada siapa tahu? Ferrum tu. Ferrum digunakan dalam apa? Besi. Besi. Besi, okey. Yalah ferrum tu besi Okey, dia digunakan dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih Adam. Okey, jadi kita nak tahu dia punya sifat-sifat dia. Okey. Ingat semua unsur peralihan ialah logam. Ni kena ingat. Semua unsur peralihan ialah logam. Okey, logam yang bersifat pepejal dengan permukaan yang berkilat. Okey, sama juga dengan macam kumpulan 1. Dia juga adalah logam dan juga pepejal dengan permukaan yang berkilat. Okey, kemudian dia bersifat sangat keras berbanding logam dalam kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okey, kalau kita rujuk balik kumpulan 1, dia logam juga tapi dia bersifat lembut. Lembut macam mana? Lembut tu kita boleh potong dengan pisau sahaja. Nak bagi tahu lembutnya logam kumpulan 1. Okey, kemudian mempunyai ketumpatan yang tinggi
dan mempunyai takat lebur dan takat lidah yang tinggi. Okey. Seterusnya, ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan. Okey, ciri-ciri istimewa ada 4. Okey, yang pertama, kita fokuskan kepada marking. Okey. Ciri-ciri istimewa yang pertama ialah berfungsi sebagai marking. Okey, tengok dekat sini dia kata sebagai contoh, serbuk besi digunakan sebagai marking dalam proses haba. Okey, proses haba adalah proses yang sangat perlahan. Okey, jadi macam mana nak mempercepatkan tindak balas? Okey, kita gunakan ferrum. Okey, gunakan ferrum sebagai marking. Okey, seterusnya. Okey, unsur peralihan berupaya membentuk ion yang berwarna. Maksudnya unsur peralihan ni dia ada banyak warna. Okey. Okey, dekat sini boleh tengok. Okey, adanya ion kuprum 2. Okey, berwarna biru. Ion kobalt 2, ion mangan 2 berwarna merah jambu. Okey, ion kromium 3, ion nikel 2 berwarna hijau. Okey, warna-warna ni awak kena hafal, kena ingat. Okey, nanti cikgu beritahu yang mana yang paling utama awak kena ingat. Okey, antara banyak-banyak ion dalam unsur peralihan ni. Okey, ni kena ingat ion kuprum, biru, kobalt dengan mangan, merah jambu, ion kromium dengan ion nikel warna hijau. Okey, seterusnya ion kromat warna kuning, ion dikromat berwarna oranye ataupun jingga. Okey, dalam banyak-banyak tadi unsur peralihan tu, okey, awak kena ingat paling penting 3. 3 ni memang kena ingat. Okey, warna-warna dia. Okey, contohnya ferrum 2, ferrum 3 dan juga kuprum. Ni kena ingat. Okey, contohnya kuprum warna apa, ferrum 2 warna apa. 3-3 ni memang kena ingat. Yang lain pun kena ingat juga tapi yang ni yang utama. Okey. Okey, yang ketiga, unsur peralihan mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Inilah yang membezakan unsur peralihan dengan kumpulan-kumpulan lain, dengan logam yang lain. Macam kumpulan 1, kumpulan 18, kumpulan 17, dia tak ada ciri istimewa macam unsur peralihan ni ada. Okey, kalau tengok dekat sini, kromium. Kromium nombor pengoksidaan dia ada 2. Okey, positif 3 dengan positif 6. Okey, mangan ada 3. Okey, nombor pengoksidaan dia ada 2, ada positif 4 dan juga positif 7. Okey, ferrum. Ferrum nombor pengoksidaan ada 2, positif 2 dan juga positif 3. Okey, kuprum ada 2 nombor pengoksidaan, positif 1, positif 2. Okey, tengok dekat sini dekat sebatian. Okey, cikgu ambil yang paling bawah sekali. Okey, kita tengok dekat kuprum. Okey, apabila kuprum 1 oksida, okey, dia menghasilkan sebatian Cu2O. Kuprum 2 oksida menghasilkan sebatian CuO. Kalau awak sekiranya masih keliru macam mana sebatian ni menghasilkan sebatian yang berbeza, awak kena rujuk balik bab 3. Macam kenapa jadi macam ni? Rujuk balik bab 3, buat latihan balik. Sebab tu kita kena sentiasa buat latihan supaya kita mahir. Okey, sebagai maklumat tambahan, okey, kalau dekat universiti nanti awak akan belajar juga pasal unsur peralihan yang mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Okey, dekat universiti kalau awak ambil kursus kimia, yang ni disebut sebagai mixed valent cluster. Mixed valent cluster ni bermaksud unsur yang mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Okey. Kena ingat ni, kena ingat nombor pengoksidaan. Okey. Okey, tengok ni. Okey, ferrum, besi. Okey, nombor pengoksidaan positif 2. Simbol ion Fe 2 positif. Nama ion ferrum 2.
Okey, sebatian dia ferrum 2 klorida. Okey, kalau kita tulis dia jadi FeCl2. Okey, kalau kita guna ion ferrum 3 menghasilkan sebatian yang berbeza iaitu ferrum 3 klorida FeCl3. Okey. Okey. Seterusnya, ciri-ciri istimewa dia adalah unsur peralihan berupaya membentuk ion kompleks. Okey, tengok dekat sini. Ion unsur peralihan dan juga formula. Okey, dekat sini adanya ion tetraamina kuprum 2, ion heksasianoferat 3, okey, dan seterusnya. Okey, kalau untuk ion kompleks ni, okey, formula dia awak tak perlu hafal. Okey? Awak tak perlu hafal dia punya formula. Okay, tapi awak kena tahu lah, kena tahu sebut, kena tahu ni ion apa. Okay, contohnya kalau keluar soalan ion tetraamina kuprum, okay, awak tahu. Oh, rupanya ini ion unsur peralihan. Okay. Okay. Tadi kita belajar yang pertama mengenai kedudukan unsur. Okay, yang kedua kita belajar mengenai sifat-sifat unsur peralihan. Okay, yang mana adanya ketupatan, kita belajar mengenai takat lebur. Okay, kita tahu dia ni adalah logam. Dia ni juga merupakan pepejar dengan permukaan yang berkilat. Okay, kemudian kita belajar mengenai ciri-ciri istimewa. Ciri-ciri istimewa ada 4. Yang pertama, dia mempunyai sebatian ion yang berwarna. Kemudian membentuk ion kompleks. Jadi ada 4, ada yang berwarna, mempunyai lebih daripada 1 nombor pengoksidaan, berfungsi sebagai mangkin. Okay, jadi cikgu nak 4 orang pelajar, 4 orang murid untuk memberitahu satu ciri istimewa. Maksudnya yang 4 orang, seorang satu, bagi tahu ciri istimewa dia. Boleh tak cikgu nak wakil 4 orang murid? Boleh ke? Boleh. Okay. Okay, seorang satu. Jadi 4 orang. Okay. Pak Radi lah cikgu. Apa dia? Pak Radi kan? Ciri istimewa. Dia membentuk ion berwarna. Okey, membentuk ion berwarna. Okey, terima kasih. Okey, lagi? Lebih 1 nombor peralihan. Okey, lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Okey, lagi seterusnya? Berfungsi sebagai mangkin. Berfungsi sebagai mangkin. Okey, yang terakhir? Membentuk ion kompleks. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada 4 orang murid yang bagi tahu ciri-ciri istimewa dia. Okey. Okey, seterusnya kita masuk untuk yang terakhir iaitu kegunaan unsur peralihan dalam industri. Okey, kalau cikgu terang laju ataupun tak faham boleh terus stop boleh bagi tahu kat chat ataupun bagi tahu je. Okey, cikgu cakap terlalu laju saya tak faham. Okey, cikgu akan ulang balik. Okey. Okey, seterusnya kegunaan unsur peralihan dalam industri. Okey, tadi kita bagi tahu ciri-ciri istimewa unsur peralihan, salah satunya ialah berfungsi sebagai mangkin. Okay, jadi kita tengok sini. Salah satu ciri istimewa unsur peralihan adalah digunakan sebagai mangkin dalam bidang perindustrian. Okay, jadi kita tengok lepas ni. Okey, ferrum. Ferrum digunakan dalam proses haba untuk menghasilkan amonia NH3. Okey, kalau cara cikgu untuk ingat, cikgu akan tulis macam ni. Cikgu akan ingat macam ni. Proses haba. Jadi cikgu ingat macam ni, ER. Bila ER maksudnya dia guna unsur ferrum, ER. Ni cara cikgu ingat. Mungkin awak ada cara tersendiri. Yang ni kena ingat ferrum digunakan dalam proses haba untuk menghasilkan amonia. Ingat ferrum, ingat proses haba, ingat amonia.
Okey, seterusnya. Okey, platinum. Platinum digunakan dalam proses Oswald untuk menghasilkan asid nitrik HNO3. Okey, kalau yang ni cara cikgu ingat pula. Okey, contohnya cikgu tulis Oswald. Okey. Cikgu ingat Al. Okey, bila Al maksudnya platinum. Okey. La. Macam tadi Haber dengan ferrum ER. Kalau Oswald dengan platinum, Al dengan La. Okey, kena ingat platinum, Oswald dan juga asid nitrik. Okey, seterusnya. Okey, vanadium. Vanadium oksida, vanadium 5 oksida digunakan dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik H2SO4. Okey, ni pun kena ingat. Yang ni mungkin nak boleh cari cara sendiri untuk awak ingat. Unsur ni digunakan dalam proses apa, menghasilkan apa. Yang ni kena ingat. Okey, vanadium oksida, vanadium 5 oksida digunakan dalam proses sentuh menghasilkan asid sulfurik H2SO4. Okey. Okey, yang ni selain daripada digunakan dalam perindustrian, dia juga digunakan dalam macam kehidupan kita. Yang dekat-dekat dengan kita. Macam ni kita tengok gambar tingkap yang berwarna. Saya rasa mungkin setiap rumah ada yang mempunyai tingkap kaca yang berwarna. Okay, jadi unsur apa yang digunakan? Iaitu kita gunakan mangan. Okay, tengok mangan digunakan untuk membuat kaca tingkap yang berwarna. Okay, seterusnya nikel atau platinum digunakan dalam proses penghidrogenan minyak sayuran untuk membuat margarin. Okay, di sini ada kesilapan. Okay, kegunaan unsur peralihan dalam industri ada 4. Okay, ada 4. Yang pertama, ferrum digunakan dalam proses Haber. Okay, kemudian adanya Oswald, proses Oswald itu digunakan menggunakan unsur platinum. Okay, vanadium 5 oksida, kemudian nikel atau platinum. Okay, 4 ni. Saya tersilap susun slide. Okay, ada 4 ingat. Yang pertama ferrum, unsur ferrum. Yang kedua unsur platinum. Yang ketiga unsur vanadium 5 oksida. Dan yang keempat nikel atau platinum. Yang 4 ni. Okay, yang digunakan dalam perindustrian. Selain daripada perindustrian, yang tadi yang pertama iaitu mangan. Okay, yang kedua ni ferrum. Ferrum digunakan untuk membuat jambatan. Tadi macam Adam bagi tahu ferrum besi. Yelah besi digunakan untuk membuat jambatan. Okay, seterusnya. Okay, titanium. Titanium digunakan untuk membuat cat. Okay, jadi untuk kegunaan-kegunaan unsur ni, okay, yang paling penting tadi awak kena ingat 4. Yang cikgu bagi tahu tadi. Yang pertama ferrum digunakan dalam proses apa? Platinum digunakan dalam proses apa? Vanadium 5 oksida digunakan dalam proses apa? Nikel atau platinum digunakan dalam proses apa? Okay, dalam proses-proses apa ni dia menghasilkan apa? Okay, jadi kena ingat. Dan selain Cikgu, daripada 4, ya? Nak tanya proses Oswald tu apa? Okay, nanti lepas habis ni awak cuba cari dekat YouTube awak tengok proses Oswald apa. Ataupun nanti cikgu paparkan sebab kita tengok sendiri macam mana proses-proses dia berlaku. Okay, siapa tu? Anwar ke? Ya. Okay, dapat nanti tengok. Okay, jadi kalau ada masa nanti kita search tengok balik macam mana proses-proses berlaku. Okay. Okay, seterusnya yang terakhir ni adalah titanium digunakan untuk membuat cat. Okay, kita ulang balik. Okay, kegunaan-kegunaan unsur dalam perindustrian. Okay, yang pertama kita ada ferrum. Ferrum digunakan dalam
proses Haber. Dia menghasilkan amonia. Okay, yang ni kena ingat. Okay, dia untuk kegunaan dalam perindasan ada 4. Cikgu ulang 2-3 kali sebab nak suruh awak ingat. Okay, tengok balik. Okay, ferrum digunakan dalam proses Haber untuk menghasilkan amonia. Okay, seterusnya platinum digunakan dalam proses Oswald untuk menghasilkan asid nitrik HNO3. Okay, kemudian vanadium 5 oksida digunakan dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik H2SO4. Okay, ini ada tersilap. Okay, kemudian yang keempat, nikel atau platinum digunakan dalam proses penghidrogenan minyak sayuran untuk membuat margarin. Okay, yang selain 3 tu adalah ferrum, titanium dan juga mangan. Ni antaranya lah. Dia ada banyak lagi tapi yang ni yang kita belajar. Okay. Jadi setakat ni awak rasa boleh ingat tak sikit-sikit lah apa yang cikgu terang? Boleh ke? Boleh. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, tak apa. Okay, sebab ini dia banyak maklumat jadi kita kena banyak buat bacaan, kena banyak buat nota. Okay? Okay. Kat sini adalah ilmu ataupun maklumat tambahan. Okay. Okay, kita tengok kehadiran unsur peralihan di dalam batu permata memberikan warna yang tersendiri. Kalau macam D5, kita panggil ruby, dia menggunakan unsur kromium menghasilkan warna merah. Okay, seterusnya nilam ataupun sapphire, okay, menggunakan besi dan titanium menghasilkan warna biru. Kemudian zamrud, emerald, menggunakan unsur kromium menghasilkan warna hijau. Okay, dan terakhir ialah kecubung, amethyst, okay, menggunakan unsur mangan menghasilkan warna ungu. Okay, cikgu ada nak tanya ke? Okay, cikgu ada edarkan kertas yang ada gambar-gambar gajah, orang dan juga ni orang juga kot. Okay, untuk awak membuat warna-warna pada kertas tersebut mengikut warna yang ditulis, mengikut unsur yang ditulis tu. Okay, contohnya kita tengok gambar pertama, gambar gajah. Okay, tadi cikgu dah terang warna-warna bagi unsur peralihan kan? Siapa tu? Ada yang bercakap ke? Okay, tengok gambar gajah Okay, kita tengok gambar gajah. Kat situ ada Cu2+, ada Fe3+, ada Mn2+, ada MnO4-, ada Cl2, ada Fe2+. Okay, jadi sekarang cikgu bagi masa untuk awak warnakan mengikut warna unsur peralihan tersebut. Okay, warnakan gambar ni mengikut warna unsur peralihan tersebut. Okay, cikgu bagi masa dalam 5 minit. Okay, kalau tak siap-siap pun tak apa, separuh pun tak apa. Okay, cikgu bagi masa untuk warna dalam masa lebih kurang 5 minit untuk warna mengikut warna unsur peralihan tu. Okay? Boleh ke? Ke ada masalah ataupun tak faham? Siap ada. Siap ada. Okay, bagus-bagus. Okay. Okay, yang mana siap ada tu boleh hantar nanti cikgu paparkan kepada kawan-kawan. Atau dah. Okay. Nanti cikgu tengok. Okay. Okay, boleh warna kalau siapa yang belum warna. Okay. Cikgu bagi masa 5 minit untuk warna. Okay, ada yang ada masalah ke? Tak faham ke? Boleh bagi tahu. Okay, cikgu nak tengok siapa yang dah hantar tu. Sekejap ya.
Okay, sorry cikgu terleh. Okay, sorry cikgu terleh. Okay. Okay. Ni adalah contoh kawan awak yang dah siap. Okay, cuma yang ni ada silap sikit. Okay, untuk CL2 ni, warna dia. Okay, cikgu lupa nak bagi tahu. Okay, jangan terlalu refer kepada gambar yang sebelum tu. Okay, sebenarnya untuk gajah ni dia 3 kertas. Satu tu yang ada arahan, satu tu yang gambar yang ada arahan. Okay, yang ni dia tak ada arahan. Sekejap nanti tunjuk. Sorry. Okay, kalau macam ni, dia tak ada arahan. Macam kertas satu lagi, dia hanya tulis nombor. Okay, dekat sini 1, 1, 1, 1. Okay, dia kata 1 warna hijau. Contoh. Okay, jadi, ada yang refer terus kepada gambar tu. Jadi, ada kesilapan lah dekat CL2 dia. Okay. Ada yang dah siap ke? Siapa lagi yang dah siap? Ini adalah contoh daripada Ilham. Ilham dia warna-warnakan. Okey, contoh daripada Ilham. Okey, ada siapa lagi yang dah siap boleh bagi tahu dekat chat ataupun bagi tahu terus, cikgu boleh check, boleh tunjuk pada kawan-kawan yang lain. Okey, kalau ada yang dah siap bagi tahu. Okey, ada yang dah siap ke? Okey, cikgu tunggu. Kalau ada yang dah siap boleh hantar. Ni maksud cikgu yang cikgu kata gambar yang ada arahan. Macam satu dikata warna biru, yang kedua warna pink, yang ketiga warna kuning, yang keempat hijau. Jadi bila murid warna dulu dekat kertas ni, bila dia warna kepada gambar yang ada unsur peralihan ni, gambar seterusnya, dia jadi follow terus. Maksudnya dekat sini unsur peralihan dia unsur lain, warna lain. Jadi bila dia tiru yang ni, dia ada sedikit kesilapan. Okey. Cikgu Noh, awak siapkan dulu yang gambar gajah ni. Okey, siapkan. Okey, sambil-sambil awak siapkan. Sambil-sambil awak ingat warna dia. Okay, sambil-sambil warna, sambil-sambil hafal. Warna-warna kita ingat FE2 plus apa, FE3 plus warna apa. Okey, sambil-sambil buat, sambil-sambil hafal. Okey. Bila awak dah siap yang ni, cikgu nak awak buat satu lagi tanpa awak melihat kertas yang pertama awak buat tadi. Maksudnya awak buat tanpa merujuk mana-mana buku. Okey. Macam kalau kita melalui proses penghafalan ni, dia bukan kita buat satu kali, kita hafal satu kali teringat, dia akan buat banyak-banyak kali. Jadi bila kita
kita buat dekat kertas gajah ni, kita warna-warna dia. Kita sambil-sambil warna kita ingat okey FE tu plus warna ni, FE tu plus warna ni, FEU warna ni. Okay, jadi bila kita warna-warna banyak sikit, jadi dia akan bantu kita untuk ingat. Okay, lepas dah siap satu kertas, buat kertas satu lagi tanpa rujuk mana-mana sumber. Okay, buat sekali lagi. Jadi cikgu nak awak hantar yang kedua. Boleh pilih mana-mana sama ada nak guna yang ni ataupun yang ini. Yang ni untuk permulaan dia. Okay, permulaan dia warna-warna dulu. Sambil warna sambil ingat. Okay. Kemudian buat satu lagi sebagai rujukan. Maksudnya bila awak nak study nanti nak apa, tengok yang tu. Tengok yang kedua yang awak buat tu. Jangan rujuk yang gambar gajah ni. Rujuk yang awak buat tanpa merujuk kepada sumber, mana-mana sumber. Okay, kalau tak faham boleh bagi tahu. Okay. Alah, kalau apa ni, lirik lagu yang panjang-panjang boleh ingat. Tarian K-pop ke apa benda boleh ingat. Takkanlah warna yang belajar daripada kecil tu untuk berapa sahaja ayat unsur palihan ni takkanlah tak boleh ingat. Mesti boleh ingatnya. Okey? Okey. Okey, tak apa. Nanti balik nanti. Habis kelas nanti sambung. Sekarang ni cikgu nak buat quiz. Okey, cikgu nak buat quiz. Cikgu nak tengok sejauh mana awak faham cikgu ajar hari ni. Maksudnya tercapai ke tidak objektif cikgu. Okey. Cikgu nak tengok budak-budak ni fokus ke tidak, faham ke tidak. Okey. Jadi sekarang cikgu nak bagi link sekejap je. Sekejap. Okey. Okey, cikgu ada hantar link phone game dekat chat Telegram, chat Google Meet. Okay, jadi awak boleh tengok dan mula menjawab. Okay. Okay, boleh buka ke link quiz tu? Tak ada masalah? Boleh. Boleh. Okay. Okey, sekejap ya. Okey, ni adalah contoh quiz tu. Maksudnya awak kena naik basikal jawab quiz tu. Okey, awak kena kontrol lah, awak kena kontrol. Okey, dia ada bagi tenaga dekat atas tu. Okey. Awak kena langgar kotak yang dekat atas ni untuk menjawab soalan. Okey, contohnya awak jawab je lah mana-mana. Okey, salah. Okey, awak jawab je dulu. Okey, betul. Okay, kemudian awak teruskan lagi. Okey, teruskan lagi. Dia untuk kuis ni awak kena betul semua. Okey, contohnya ada dalam 5 soalan. Okey, awak kena jawab 5 soalan. Okey, awak kena jawab 5 soalan. Maksudnya 5 soalan ni adalah tenaga untuk kita menaiki basikal. Kalau awak tak kutip soalan ni dengan cepat, awak kehilangan tenaga. Bila kehilangan tenaga, awak kalah lah, maksudnya tak dapat nak teruskan menaiki basikal lah. Okay? Lima soalan dia kena betul. Contohnya 4 soalan jawab betul. Maksudnya soalan pertama tadi awak salah. Okay, contohnya soalan pertama tadi salah. Habis je soalan keempat tadi, awak kena jawab balik soalan pertama tadi. Masa akhir tadi. Masa akhir lepas soalan keempat. Macam tu. Cikgu nak terang pun. Pening. Okay.
tengok dia kata low energy. Maksudnya kita kena teruskan kayu basikal dan dapatkan soalan. Jadi senang dia macam ni lah. Okay. Untuk kuis ni, okay, siapa yang tengah jawab tu teruskan menjawab. Okay, untuk kuis ni, dia ada 5 soalan sebagai contoh. Okay, semua kena betul. Masa kita kayu basikal, kita kena kutip soalan. Okay. Sekiranya soalan pertama kita dah salah, soalan kedua kita betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul. Jadi, selepas kita selesai jawab soalan kelima, kita soalan pertama tadi yang salah tadi kita kena jawab balik. Maksudnya habis soalan keempat kita kayu lagi kemudian akan keluar balik soalan yang pertama. Okey. Cikgu bagi masa untuk awak jawab dalam masa 4 ke 5 minit. Okey, cikgu bagi masa untuk quiz. Okey ni. Contoh kalau ada yang pening. Okay, cikgu bagi contoh soalan sains tingkatan 2 lah. Okay, kalau cikgu bagi soalan 4.7 ni, awak tahulah soalan dia macam mana. Ataupun awak tahu jawapan dia apa. Okay. Okay. Teruskan menjawab dulu. Okay, dekat sini cikgu boleh tahu berapa orang yang menjawab, berapa orang yang tengah jawab, berapa orang yang top 5, bottom 5. Okay. Siapa yang dapat siapkan paling pantas, cikgu nak 2 orang. Cikgu akan bagi hadiah. Okay. Tak apa, teruskan menjawab dulu. Jadi konsep untuk game ni semua kena betul. Kita kena jawab semua soalan dengan betul. Kalau salah, okey, kena jawab lagi. Jadi siapa yang paling pantas maksudnya dia jawab semua betul, tak ada salah, tu dia macam orang yang berada di top 5 ke. Okey. Sekarang ni ada 14 orang. Okey, 14 orang, 40 players. Okay. Top 5 tu maksudnya nanti semua yang betul dengan cepat. Okey, yang betul dengan cepat. Okey, teruskan jawab. Ada 16-15 orang. Okay, siapa yang siap boleh bagi tahu dekat chat. Okay. Sorry cikgu nervous sikit hari ni sebab kali pertama ajar kelas awak. Okay, ada 17 orang. Okay, teruskan menjawab. Okay, 955 nanti cikgu nak buat aktiviti lain pula. Okay, teruskan jawab dulu. Okay.
Okey. Jawab. Ada masa 2 minit lagi. Ini contoh. Okay, bila kita kayu-kayu. Pula soalan yang kita belajar tadi. Okay, air perum 2 ialah biru, air perum 3 ialah perang. Okay, pilih yang mana betul, yang mana salah. Okay, kalau kita ambil salah. Okay. Kemudian ada pula soalan lain. Berikut bukan ciri-ciri bagi unsur peralihan kecuali. Okay, kita jawab mana? Okay, kita jawab yang diberi ciri-ciri. Kita ambil yang ni. Okay, salah. So maksudnya nanti lepas habis jawab semua soalan-soalan yang lain, akan suruh bagi soalan yang salah tadi. Okay, macam tu cara dia. Okay, sekarang dah 9.55. Cikgu rasa dah ramai kot yang siap. Okay. Okay, siapa yang dah siap? Cuba bagi tahu siapa yang dah siap. Okay, yang On dah the siap way, bagi on the tahu. way. Dah siap dah. Okay, lagi siapa lagi yang dah siap? Okay, cikgu rasa ramai. Okay, dah siap cikgu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, Zati dah. Okay. Okay, dah siap. Okay. Terima kasih. Okay. Seterusnya untuk aktiviti terakhir, cikgu nak bagi maklum bahas pengajaran hari ni. Okey. Maksudnya apa yang cikgu terang tadi awak faham ke tidak sebenarnya? Okey, kejap Okey. Okay, cikgu ada bagi link. Link untuk awak bagi feedback pengajaran hari ni macam mana. Okay, tak faham ke, keliru ke ataupun cikgu cakap laju ke ataupun kurang jelas ke. Boleh bagi tahu. Okay, bagi tahu supaya cikgu boleh tingkatkan kualiti pengajaran cikgu. Okay. Okay, boleh masuk ke link tersebut dan bagi tahu apa pendapat awak ataupun membalaslah. Okey. Okey, cikgu. Boleh masuk ke dekat link tu. Tak ada cikgu. Tak keluar. Boleh, faham mantap ke tak faham ni sebenarnya ni? Okay. Tulis dengan jujur Kalau tak faham tulis je tak faham cikgu. Faham sikit-sikit, confuse dengan skala. Tak apa, kalau confuse nanti kita perbanyak buat latihan. Okay? Banyakkan warna-warna, sesi-sesi warna, asal pakat kita dulu. Boleh faham sikit-sikit, menarik, tidak mengantuk. Tidak mengantuk ni. Okay, lagi-lagi cikgu nak tahu feedback daripada awak semua. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama faham. Masih tak ingat warna. Okay, tak apa. Okay. Mula-mula. Okay, maksudnya kita baru nak belajar hari ni. Lepas ni buat latihan. Okay.
Alhamdulillah. Ada perkataannya yang perkataannya tak faham. Okey. Faham. Kalau tak faham beritahu tak faham. Okey. Tapi cikgu laju sikit tadi. Okey, kita sorry. Apa tak stopkan cikgu? Cikgu laju tadi. Kita tahu lah cikgu. Okey. Okey, susah sikit ingat warna. Okey, tak apa. Kena buat balik warna-warna supaya kita ingat. Selagi tak ingat, selagi tahu warna. Buat see you warna biru. Buat. Okey? Okey dah cikgu. Okey dah. Okey. Okey. Terima kasih semua. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak presenting. Okey. Jadi boleh ke cikgu nak 2 orang murid untuk bagi feedback macam apa yang belajar hari ni. Macam hari ni belajar kedudukan unsur dekat mana-mana, belajar ciri istimewa apa-apa. Okay, boleh ke cikgu nak 2 orang murid, 1 lelaki, 1 perempuan. Okay. Okay, cepat. Okay, siapa boleh bagi? Ganik ke? Kena ayat apa? Tak jelas. Kena ayat ganik ke? Bukan bola belajar benda hari ni. Ada berapa perkara yang belajar hari ni. Kenapa? Gitu. Belajar benda hari ni. 3 perkara ya. 3 perkara. Kenapa? 3 perkara. Kenapa perkara ni? 3 perkara tu. Kedudukan unsur peralihan. Apa dia? Kedudukan unsur peralihan. Lepas tu ciri-ciri istimewa unsur peralihan. Okey, lagi? Lepas tu kegunaan unsur peralihan dalam industri. Okey, kegunaan unsur peralihan. Okay, jadi setiap tahun kena ingatlah cabang-cabang dalam dia tu Okey, kedudukan unsur dekat mana? Ciri istimewa apa? Kegunaan industri apa? Okey. Seterusnya cikgu nak Juwita. Juwita boleh ke beritahu apa yang dapat hari ni? Apa yang belajar hari ni? Boleh beritahu ke? Juwita ada ke? Ataupun ada mana-mana pelajar perempuan yang sukarela? Okey. Tak ada Okey, kalau tak ada tak apalah. Okey. Okay, jadi cikgu rasa tu je untuk kelas hari ni. Okay, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada siapa yang bagi kerjasama, yang buat latihan, buat warna, jawab kuis, bagi maklum balas pengajaran cikgu semua. Okay, yang memberi perhatian semasa kelas daripada awal hingga akhir. Cikgu ucapkan terima kasih. Dan cikgu juga minta maaf atas segala kekurangan cikgu lah. Okay, ada cikgu cakap laju, cikgu sebut tak jelas semua tu. Okay, jadi cikgu minta maaf. Okay, cikgu boleh perbaiki lagi. Okay, jadi tu sahaja untuk hari ni. Cikgu ucapkan terima kasih. Dan okay, selamat mengulang kaji. Okay. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, jadi cikgu serahkan kepada Umi Shimah untuk beri komen ke ataupun penambahbaikan. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Nurin. So, Mi rasa Mi akan cakap dengan Cikgu Nurin je lah kot. Okay, boleh. Siapa baca doa tadi, kita tutup dulu. So, nanti jangan lupa, masa kita pun pukul 10, anak-anak ada kelas lain pula Fani. Hari Ahad nanti kita akan bincang formula dan persamaan kimia. Okay, macam biasa, Mi akan minta lagi wakil. Okay, so anak-anak boleh ready present dengan lebih baik, cara present dengan lebih baik. So tu je lah, ada 3 soalan tu. Okay, so siapa baca doa tadi? Mi tak ingat Ilham ke? Jom Ilham tutup dulu, so kita jumpa, insyaAllah kita jumpa hari Ahad ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, amin ya rabbal alamin. Anak-anak boleh live dulu. Umi, Allah Umi kita ingat nak stop present. Nak stop. Terima kasih semua. Masih ke? Terima kasih cikgu. Sama. Sama-sama.